Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik tahun 4. Minggu ini kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu pecahan, perpuluhan dan peratus. Minggu ini cikgu akan ajar dua tajuk kecil. Yang pertama, tukar pecahan dan peratus. Tajuk kecil yang kedua, peratusan objek. Seperti biasa, cikgu harap semua murid-murid dah bersedia dengan buku tulis dan kita akan membuat latihan bersama-sama. Tajuk yang pertama, tukar pecahan dan peratus. Cikgu akan bahagikan kepada dua tajuk kecil lagi. Yang pertama, kita akan belajar tukar pecahan kepada peratus. Soalan yang pertama, 100 donat telah dijual. 35 daripadanya donat coklat. Nyatakan peratus donat coklat. 35 daripada 100 ialah 35 per 100. Jadi soalan yang pertama, 35 per 100. Kita nak tukarkan kepada peratus. Peratus tu apa? Peratus tu ialah per 100. Jadi 35 per 100 kita nak tukarkan kepada peratus. Okey, kalau kita nak tukarkan, pertama sekali kita kena tentukan dahulu penyebutnya. Peratus maknanya per 100. Jadi yang ini memang dah per 100. Jadi bila kita nak tukar, kita hanya ambil pengangka. Pengangkanya 35. Jadi kita tuliskan 35. Per 100 kita tukar menjadi simbol peratus. Simbol peratus seperti ini. Jadi siaplah jawapan kita. 35 per 100 ditukar kepada peratus menjadi 35 peratus. Sebut betul-betul ya, 35 peratus, bukan 35 per 100. Okey, sebut dengan betul. Seterusnya soalan nombor 2. 25 per 100 ditukarkan kepada peratus. Okey, lihat bawah dah memang per 100. Jadi senang sahaja kita akan ambil nombor pengangka, nombor yang di atas ni. 25, kita tulis 25. Kemudian per 100 ini kita tukar kepada simbol peratus. Ini dia simbol peratus. Soalan nombor 3, 9 per 100. Kita tengok pengangka nombor 9. Jadi kita tuliskan 9. Kemudian per 100 kita tukar menjadi simbol peratus. 9 per 100 sama dengan 9 peratus. Semua soalan yang cikgu tunjukkan ini, semua penyebutnya per 100. Jadi senang, kita ambil nombor di atas, kemudian kita tukarkan kepada simbol peratus. Macam mana pula kalau penyebut ini bukan 100? Okey, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Soalan nombor 4, 7 per 10. 7 per 10, boleh ke cikgu tukar terus menjadi 7 peratus? Sebab tadi kan kita ambil pengangka yang di atas, kemudian kita terus tambahkan simbol peratus. Boleh tak cikgu buat macam ni? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab lihat di bawah ini, per 10. Kalau tadi 7 per 100. Bila per 100, bolehlah kita tukar per 100 ini kepada simbol peratus. Tetapi yang ini per 10. Kita tak boleh terus tukar, salah ya. Jadi kita nak buat apa? Jadi bila penyebutnya belum lagi 100, kita kena cari jalan untuk jadikan penyebut ini 100. Bila penyebut ini 100, barulah kita boleh tukar seperti cara yang tadi. Untuk soalan ini, kita nak tukarkan pecahan kepada peratus. Tetapi yang di bawah ini belum lagi 100. Untuk soalan sebegini ada dua cara. Jadi cara yang pertama,
kita akan tukarkan dahulu. Wajib bawah ni penyebut kita kena pastikan 100. 10 darab berapa dapat 100? Darab 10. 10 darab 10, 100. Bawah darab 10, atas juga perlu darab 10. 7 darab 10, 70. Okey, sekarang kita dah dapat 70 per 100. Bila bawah ini dah per 100, jadi mudahlah untuk kita tukarkan kepada peratus. Kita akan ambil nombor pengangka iaitu nombor di atas 70 per 100 ini kita akan tukarkan kepada simbol peratus. Okey, siaplah jawapan kita. 7 per 10 sama dengan 70 peratus. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, 7 per 10 kita akan darabkan dengan 100%. Okey, buat macam ni. 7 per 10 darab 100%. Okey, jadi seterusnya bila murid-murid lihat di sini 10 dan sini 100, kedua-duanya ada sifar. Okey, sifar di bawah ini ada 1, jadi di sini pun kita potong daripada belakang 1 sifar. Kena adil. Sini potong 1, di sini juga potong 1 sifar. Jadi bila bawah ini per 1, tak ada masalah lah. 7 bahagi 1 dapat 7. Jadi 7 darab 10 sama dengan 70. Peratus ini kita salin semula. Okey, ada dua cara, jawapannya tetap sama. 7 per 10 sama dengan 70%. Jadi terpulang kepada murid-murid nak guna cara yang pertama atau cara yang kedua. Tetapi cara yang kedua ini kena hati-hati, yang mana yang nak potong, jangan cuai. Seterusnya soalan nombor 5. 3 per 5 kita nak tukarkan kepada per 100. Pecahan ini kita nak tukarkan kepada peratus. Jadi kena ingat ya, bawah ini per 5. Jadi kita kena tukarkan kepada 100 dahulu. Sama juga ada dua cara, jadi cikgu akan tunjukkan kedua-dua caranya. Cara yang pertama, kita akan tukarkan bawah ini kepada 100. 5 darab berapa dapat 100? Kalau murid-murid mahir sifir, bagus. Tetapi kalau tak mahir, sediakan kertas conteng dan kita akan buat bersama-sama. 100 bahagi 5. 100 bahagi 5. Jadi dalam sifir 5 ada 10. Kita terus ambil 2 digit. Okay, 2 darab 5, 10. Tolak garis turun sifar. Jadi sifar, kita akan pilih sifar juga. Jadi di sini kita tahu kita perlu darabkan dengan 20. 5 darab 20 dapat 100. Jadi bila bawah darab 20, atas juga perlu darab 20. 3 darab 20 dapat 60. Okey, sekarang bawah ni dah jadi per 100, 60 per 100. Jadi kita boleh tukarkan dengan mudah sahaja dalam bentuk peratus, iaitu kita ambil pengangka 60 per 100 ini kita tukarkan kepada simbol peratus. Okey, jadi 3 per 5 sama dengan 60%. Cara yang kedua, 3 per 5 kita akan darabkan dengan 100%. Sama dengan berapa? Jadi yang ini kita akan gunakan kaedah potong. 3 per 5 darab 100%. Okay, di bawah ini 5, yang ini 100. Jadi kita akan bahagikan dengan sifir 5. Kenapa kita nak bahagi dengan sifir 5? Supaya yang bawah ini kita akan dapat 1. 3 bahagi 1 dapat 3. Okey, jadi di sini nombor 5 kita akan bahagikan dengan 5. 5 bahagi 5, 1. Di sini bahagi 5, yang ini pun perlu bahagi 5. Kena adil lah. 100 bahagi 5 dapat 20.
Jadi 3 darab 20, 60. Peratus ini, di sini ada peratus, jadi kita tuliskan semula simbol peratus. 3/5 sama dengan 60%. Cara 1 dan cara 2 bila kamu buat mesti dapat jawapan yang sama. Jadi di buku tulis murid-murid, cikgu minta untuk murid-murid tuliskan cara pertama dan cara kedua. Nanti senang di latihan, murid-murid boleh pilih cara yang mana yang lebih sesuai, yang lebih murid-murid suka. Soalan nombor 6, 1/4. Cara pertama, kita akan tukarkan bawah ini kepada 100. 4 darab berapa dapat 100? Okey, kalau mahir sifir boleh gunakan terus. Kalau tak mahir, kita akan buat bentuk lazim. 100 bahagi 4. Jadi 2 darab 4, 8. Tolak garis turun. 10 tolak 8, 2. 20 bahagi 4, 5. 20. Tolak. Okey, jadi kita tahu kita perlu darabkan dengan 25. 4 darab 25 sama dengan 100. Bawah darab 25, atas juga darab 25. Pastikan kita mendarabkan dengan sifir yang sama. 1 darab 25, 25. Okey, sekarang jawapan kita 25/100. Jadi boleh tak kita nak terus tukar kepada bentuk peratus? Boleh. Sebab apa? Sebab bawah ni kita dah dapat 100. Jadi kita ambil nombor di atas iaitu pengangka 25/100, kita tukarkan kepada simbol peratus. Jadi 1/4 sama dengan 25%. Cara yang kedua, kita akan mendarabkan dengan 100%. Okey, jadi 1/4 darab 100% sama dengan berapa? Okey, untuk cara kedua, kita kena potong. Pastikan kita potong dengan betul. 100 boleh bahagi 4. Jadi di sini kita kena pastikan kita bahagi dengan sifir 4. 4 bahagi 4, 1. Kita kena dapatkan 1 ni supaya 1 bahagi 1 dapatlah jawapannya 1. Okey, sekarang 100 bahagi 4, 25. Sebab tadi kita dah kira kan untuk cara pertama, jadi teruslah cikgu boleh dapat jawapannya 25. Sekarang 1 darab 25, 25. Simbol peratus ini kita tulis semula. Jadi sama sahaja cara yang pertama atau cara yang kedua. Jawapannya ialah 25%. Cikgu nak ingatkan lagi sekali, kalau soalan pecahan ini penyebut dia belum lagi 100, kita kena dapatkan dahulu per 100. Dah dapat, barulah kita tukar dalam bentuk peratus. Seterusnya soalan nombor 7, 17/20. Okey, cara yang pertama kita akan tukarkan kepada 100. 20 darab berapa dapat 100? Darab 5. Bawah darab 5, atas juga perlu darab 5. Jadi 17 darab 5. Pastikan di tepi murid-murid ada buku conteng. 7 darab 5, 35. 5 di bawah, 3 naik atas. Kumpul semula. 1 darab 5, 5. Tambah 3, 8. Jadi jawapan kita ialah 85. 85/100. Dah dapat per 100, maka senanglah untuk kita tukar kepada bentuk peratus, iaitu kita ambil nombor di atas pengangka 85/100, kita tukar kepada simbol peratus. Jadi 85%. Cara yang kedua, 17/20 darab 100%. Okey, beza ya. Cara yang pertama tadi kita tukarkan penyebut kepada 100. Kalau cara yang kedua, kita akan darabkan terus dengan 100%.
Murid-murid perhatikan, di sini kita bahagi dengan 20. Ada sifar di belakangnya. Jadi, kita akan potongkan sifar ini. Di sini ada satu sifar. Jadi, di sini juga kita kena adil. Potong satu sahaja. Yang di sini janganlah pula potong sebab dekat sini dah tak ada pasangan dia. Kita potong satu sahaja. Okey, kemudian 2. 2 bahagi 2. 1. Yang ini juga kita perlu bahagi 2. 10 bahagi 2, 5. 17 darab 5, sama seperti yang kita kira tadi. 17 darab 5 sama dengan 85. Yang ini simbol peratus kita salin semula. Jadi jawapan kita 17/20 sama dengan 85%. Tadi kita dah belajar tukar pecahan kepada peratus. Sekarang kita akan belajar pula untuk menukar peratus kepada pecahan. Soalan nombor 1, 63%. Terbalik daripada tadi. Okey, sekarang kita akan ambil 63%. Ini kita akan tukarkan kembali kepada per 100. 63% sama dengan 63/100. Jadi bila kita dah tukarkan kepada pecahan, kita kena cek dahulu, adakah ini dalam bentuk termudah? Ya. Nombor ini tidak boleh dikecilkan lagi. Jadi kita boleh tinggalkan jawapan kita seperti ini. Nombor 2, 33%. Sama juga kita akan ambil nombor ini, tukarkan kepada bentuk pecahan. 33%, kita tukarkan kepada per 100. Jadi jawapan kita ialah 33/100 dan dalam bentuk termudah. Nombor 3, 19% sama dengan 19. Simbol peratus kita akan tukarkan kepada per 100. Yang ini simbol peratus, yang ini per 100. Okey, jangan salah sebut ya. Seterusnya nombor 4, 87% sama dengan 87/100. Dan ini adalah dalam bentuk termudah. Jika murid-murid perhatikan, yang ini cikgu tunjuk semua jawapannya dalam bentuk termudah. Dah tak boleh dikecilkan. Okey, yang seterusnya kita akan buat latihan yang kita perlu kecilkan pecahan ini dalam bentuk termudah. Seterusnya nombor 5, 40% sama dengan berapa? Kita nak tukar kepada pecahan. Jadi jangan pening-pening, kita tukar dahulu menjadi per 100. Jadi yang ini 40, maksudnya 40/100. Ingat ya, yang ini simbol peratus. Jadi bila kita tukar kepada pecahan menjadi per 100. Okey, kemudian kita cek dahulu, adakah ini dalam bentuk termudah? Belum lagi. Jadi kita perlu tukarkan dahulu dalam bentuk termudah. Cuba lihat, atas ada sifar, bawah juga ada sifar. Jadi kita potongkan dahulu. Sekarang kita tinggal 4/10. 4/10 boleh dikecilkan lagi tak? Boleh. Jadi kita perlu bahagikan dengan sifir 2. Macam mana cikgu tahu nak bahagi dengan sifir 2? Kita perlu lihat sifir. Sifir apa yang ada nombor 4 dan 10 dalam sifir yang sama? Sifir 2. Sebab itulah kita bahagi dengan 2. 4 bahagi 2, 2. 10 bahagi 2, 5. Jadi 40% sama dengan 2/5. 25% kita nak tukar dalam bentuk pecahan sama dengan 25%. Ini ialah per 100. Jadi jawapan kita ialah 25/100. Jadi 25% sama dengan 25/100.
Ini belum lagi dalam bentuk termudah. Jadi kita perlu bahagikan dengan sifir berapa? Okey, yang ni ada tips sikit. Kalau hujungnya 5 dan sifar, maksudnya kita boleh bahagi dengan sifir 5. Okey, cuba tengok sifir 5. 5, 10, 15, 20. Kan dia selang-seli 5 sifar di hujungnya. Jadi itu menandakan kita boleh bahagikan nombor ini dengan sifir 5. Jadi kita bahagi dulu dengan sifir 5. 25 bahagi 5 sama dengan 5. 100 bahagi 5 sama dengan 20. Jadi bila kita dah dapat seperti ini, boleh kecilkan lagi tak? Boleh, sebab 5 dan 20 ada dalam sifir 5. Jadi kita bahagikan lagi sekali dengan sifir 5. 5 bahagi 5 1. 20 bahagi 5 4. Okey, barulah kita mendapat pecahan dalam bentuk yang termudah. 25% sama dengan 1/4. Soalan 7, 64% sama dengan 64 per 100. Jadi 64% ni belum lagi dalam bentuk termudah. Kita perlu kecilkan pecahan ini. Kita nak bahagi dengan berapa? Okey, yang ini tips yang kedua. Kalau tadi cikgu bagi tips kalau 5 dan sifar. Okey, sekarang cuba lihat 4 dan sifar ini. Yang ini ialah nombor genap. Jadi bila nombor genap, kita boleh bahagikan dengan sifir 2. Nombor genap, ingat lagi tak nombor genap? Nombor genap ialah sifar, 2, 4, 6, 8. Okey, jadi bila jumpa nombor genap di atas dan bawah, jadi kita boleh bahagikan dengan sifir 2. 64 bahagi 2 sama dengan 32. 100 bahagi 2 sama dengan 50. Okey, sekarang kita dapat 32/50. Belum lagi dalam bentuk termudah. Okey, kita lihat di belakangnya ada 2 dan sifar. Kedua-duanya nombor genap. Jadi kita bahagikan lagi sekali dengan sifir 2. 32 bahagi 2 sama dengan 16. 50 bahagi 2 sama dengan 25. Jadi jawapan kita 16/25. Yang ini adalah dalam bentuk termudah. Macam mana cikgu tahu? Sebab 16 dan 25 tiada dalam sifir yang sama. Jadi kita boleh tinggalkan jawapan seperti ini. 64% sama dengan 16/25. Seterusnya, tajuk yang kedua, peratusan objek. Tajuk ini sama juga seperti kaedah sebelum ini. Cuma untuk tajuk peratusan objek, soalannya ialah dalam bentuk ayat. Jadi kita kena fahamkan ayatnya terlebih dahulu. Nombor 1, berapakah peratusan 3 daripada 10 topi berwarna merah? 3 daripada 10 maksudnya 3/10. Okey, macam mana kita nak tukar ini dalam bentuk peratusan? Ingat tak kaedah sebelum ni? Ada cara yang pertama dan cara yang kedua. Jadi cikgu nak tunjukkan cara yang pertama semula. Kita akan tukarkan 10 ini menjadi per 100. Bila dah dapat per 100, nanti mudahlah untuk kita tukar dalam bentuk peratusan. Jadi 10 darab berapa dapat 100? Darab 10. Bawah darab 10, atas juga perlu darab 10. 3 darab 10 sama dengan 30. Jadi jawapan kita ialah 30/100. 30/100 nak tukar dalam bentuk peratusan. Okey, kita dah selesai dah ini per 100. Jadi senanglah untuk kita ambil nombor pengangka sahaja. 30/100 tukar dalam bentuk simbol peratus. Jadi 3/10 sama dengan 30%.
Seterusnya soalan nombor 2. 12 daripada 50 buah buku. 12 daripada 50 maksudnya 12 per 50. Okey. Untuk nombor 2 ini cikgu nak tunjukkan cara yang kedua. 12 per 50 kita darabkan dengan 100%. Okey, seterusnya kita lihat. Di sini ada satu sifar. Jadi kita boleh potongkan. Bila di bawah kita potongkan satu sifar, kita kena adil ya. Di sini pun kita akan potong satu sifar daripada belakang. Jadi 5 dengan 10. 10 boleh tak bahagi dengan 5? Boleh. Jadi bila boleh, kita akan bahagikan di bawah ini dengan sifir 5 juga. 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. 12 darab 2 sama dengan 24. Simbol peratus ini kita akan tuliskan semula. Jadi 12 per 50 sama dengan 24%. 12 daripada 50 buah buku bersamaan dengan 24%. Soalan nombor 3. Berapakah peratusan 8 buah van daripada 40 buah kenderaan? 8 buah van daripada 4 buah kenderaan maksudnya 8 per 40. Okey, kita dah dapat pecahan. Jadi pecahan ini yang kita nak tukarkan kepada peratusan. Jadi cikgu nak gunakan kaedah yang kedua, iaitu darab dengan 100%. Okey. Sama juga di sini ada satu sifar, jadi kita potongkan dengan yang ini. Pastikan potong satu, yang ini juga potong satu daripada belakang. Okey. Yang ini tinggallah nombor 4 dan di sini nombor 10. 10 bahagi 4. Boleh tak? Tak boleh. Jadi maksudnya kita kena bahagikan dengan sifir yang boleh. Maksudnya 4 dengan 10 ada dalam sifir apa? Sifir 2. Jadi kita bahagikan dengan sifir 2. 4 bahagi 2, 2. 10 bahagi 2, 5. Di sini cikgu tunjukkan ini kali pertama yang kita potong bawah ini bukan 1. Bawah ini bukan 1. Kita dapat 2. Jadi sekarang 8 bahagi 2 darab 5. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan? Sama juga, kita tuliskan kembali supaya tak keliru. Kita tuliskan semula 8 bahagi 2 darab 5. 8 bahagi 2 berapa? Ini sama dengan ya, ke bawah. 8 bahagi 2 berapa jawapannya? 4. Jadi 4 darab 5 sama dengan, yang ini nilai peratus jangan lupa ya. Kena sama. Yang ini 100%, bila kita dah potong dia jadi 5%. Jadi bila kita tulis semula 5% ini mesti ada simbol. Okey, sekarang 4 darab 5, 20%. Salin semula. Jadi jawapan kita 8 daripada 40 buah kenderaan ialah 20%. Di sini yang cikgu nak pesan, kalau kita nak potong, pastikan apa yang kita nak potong tu kena faham. Yang ini kita potong sifar dan sifar. Yang ini kita tak bolehlah 4 bahagi 4. Sebab apa? Sebab 10 bahagi 4 tak boleh. Jadi kita akan bahagikan dengan sifir yang boleh. 4 dan 10 ada dalam sifir 2. Sebab itu cikgu bahagikan dengan sifir 2. 4 bahagi 2 dapat 2. 10 bahagi 2 dapat 5. Untuk elak keliru, kita salinlah semula. 8 per 2 darab 5%. Okey, jadi kita selesaikan dahulu yang mudah, iaitu yang bahagi ini. 8 bahagi 2 dapat 4. Kemudian kita darab dengan 5%. Dapatlah 20%.
Okey murid-murid, sampai sini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid boleh melengkapkan semua contoh soalan yang kita dah buat bersama-sama dan jangan lupa untuk membuat latihan seterusnya. Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.